Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, video pada kali ini adalah untuk membuat apresiasi terhadap produk yang telah saya hasilkan dalam tugasan satu. Okey, tugasan satu ni adalah berkaitan dengan bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraft tradisional. Okey, disebabkan itu saya telah memilih Arca Stabile untuk bidang ketiga dan alat pertahanan diri sebagai bidang yang keempat. Okay. Dalam bidang ketiga ni, ia memberi perhatian kepada perkembangan persepsi terhadap aspek seni dan segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan juga kestabilan. Okay, baiklah. Yang seterusnya, seperti yang kita boleh nampak dalam gambar di bawah, ia menunjukkan sebuah produk yang telah saya hasilkan, dan produk ini diberi nama sebagai lampu pusaka. Okey, kenapa ia dinamakan sebagai lampu pusaka? Okay, ia dinamakan sebagai lampu pusaka kerana ia memberi aura yang tegas dan garang. Okay, kerana reka bentuk dia adalah berkaitan dengan senjata. Seterusnya adalah sumber ilham. Okay, sumber ilham yang dipilih untuk menghasilkan Arca Stabile ini adalah kerambit ataupun dikenali sebagai lawi ayam, dan juga lembing ataupun boleh dipanggil tombak. Dulu kala pahlawan-pahlawan ni menggunakan senjata ini untuk mempertahankan diri mereka dan menghentikan musuh. Okay. Oleh itu, kedua-dua senjata ini dipilih sebagai sumber ilham bagi produk yang saya hasilkan. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan alatan dan bahan. Baik, bahan utama yang digunakan di dalam penghasilan produk ini adalah kayu. Okay. Kayu dia dipotong mengikut lakaran yang telah saya hasilkan, dan ini adalah bertujuan untuk membentuk outline bentuk senjata tersebut. Okay. Kemudian saya juga menggunakan cat sembur ataupun aerosol untuk mengecat dan marker pen. Okay. Dan bagi alatan pula, produk ini menggunakan hot glue gun sebagai alat untuk mencantum komponen-komponen senjata yang telah saya hasilkan. Lepas tu ada masking tape yang digunakan untuk menutup bahagian yang tidak ingin dicat. Okay. Gergaji halus juga digunakan untuk memotong papan lapis dan kayu. Okay, kemudian marker pen serta magic color digunakan untuk kekemasan produk, dan yang terakhir adalah LED dan kain batik yang digunakan untuk melengkapkan estetika produk tersebut. Okay, teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan Arca Stabile ini adalah teknik potongan. Teknik potongan ini adalah di mana kayu dipotong mengikut lukisan yang telah ditanda pada papan lapis. Okey, serta kayu sebagai badan arca dengan menggunakan mesin dan juga gergaji halus. Okey. Selain itu, teknik yang seterusnya adalah teknik lilitan. Okey, teknik lilitan ini digunakan untuk kain batik yang dibalut pada lembing. Okey, di antara badan lembing dan mata lembing tersebut. Okey, seterusnya adalah teknik lukisan, iaitu melukis dari awal penghasilan produk hinggalah ke produk akhir, iaitu dari permulaan produk ni, koleksi, sumber ilham dan sebagainya, hinggalah produk akhir, lakaran produk akhir. Okey. Turut digunakan untuk teknik yang turut digunakan untuk membuat arca ini adalah teknik semburan, di mana cat aerosol ni digunakan untuk mengecatlah komponen-komponen senjata yang telah dihasilkan. Okey. Kemudian ada juga teknik cantuman, iaitu digunakan untuk mencantum komponen-komponen senjata menggunakan hot glue gun. Okey, dan teknik yang terakhir ialah teknik binaan, di mana Arca Stabile ini dibina
berdasarkan alatan pertahanan diri dan dijadikan alat domestik, iaitu lampu. Okey, baiklah. Seterusnya adalah unsur seni yang terlibat di dalam arca ini. Okey, unsur seni yang pertama dalam arca yang saya telah hasilkan ini adalah warna. Okey, dalam produk ini ia menggunakan campuran warna di antara warna panas dan juga warna sejuk. Okey, warna panas yang kita boleh nampak dekat arca yang telah dihasilkan iaitu pada corak lembing dan kerambik, di mana saya telah menggunakan warna kuning dan oranye. Okay, badan lembing juga saya menggunakan warna yang macam keemasan. Okay. Lepas tu bagi pemegang dan mata senjata tersebut, saya menggunakan warna sejuk, iaitu warna kelabu atau hitam. Okay. Yang seterusnya ialah rupa. Okay. Produk yang saya hasilkan ini mempunyai rupa yang organik kerana rupanya adalah tidak bersudut dan segala komponen-komponen tersebut bukanlah geometri. Okay. Dan bentuk produk tersebut pula adalah bentuk konkret kerana ia dapat disentuh dan dapat dirasai. Okay. Yang terakhir ada juga unsur garisan yang terlibat. Sepertinya yang kita boleh nampak adalah dekat corak-corak produk tersebut, iaitu garisan berhalur dan teknik dan garisan yang kita boleh nampak juga dekat sebelum nak buat produk tu adalah lakaran. So lukisan garisan-garisan juga banyak digunakan di situ. Seterusnya ialah prinsip rekaan yang terdapat dalam produk ini. Yang pertama ialah imbangan. Okay, imbangan ni adalah kerana arca yang saya bina ni adalah seimbang dan ia dapat berdiri dengan kukuh lah. Dan imbangan dalam arca ini juga adalah imbangan yang simetri. Okay, yang seterusnya ialah harmoni. Di mana ia menunjukkan sifat persamaan yang boleh dilihat dari segi pengulangan elemen seperti warna, bentuk dan lain-lain lah yang kita boleh nampak dalam arca tersebut. Okay, kemudian ialah kesatuan. Arca tersebut menggunakan satu tema sahaja. Tema utama arca ini adalah alatan senjata pertahanan. Okay. Ini dapat menimbulkan keadaan yang teratur, tersusun dan kemas. Okay. Yang seterusnya adalah berkenaan sosio-budaya bagi produk ini. Apa yang saya faham, kebaikan produk yang telah saya hasilkan ini adalah untuk kegunaan harian masyarakat. Arca ini digunakan sebagai lampu tidur, lampu belajar dan lain-lain. Okay, ini mengikut kehendak pengguna sendirilah, sama ada nak buat lampu tidur ke, lampu mengajar dan lain-lain. Okay, pada pendapat saya juga, sekiranya produk ini dipasarkan ke dalam pasaran tempatan, berkemungkinan ia akan membantu sedikit sebanyak ekonomi tempatan. Okay. Dan yang terakhir, saya rasa disebabkan reka bentuk ini diambil dan berasaskan senjata, ia dapat meningkatkan semangat juang dan juga patriotik di dalam jiwa pengguna produk tersebut. Okay. Sekian, terima kasih.